إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يرسل لنا في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم يفقهنا في الدين وعلمنا تعويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب العالمين وأما بعد. Ibu-ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi hari ini kita diberi peluang dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, mempelajari ilmu-ilmu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kefahaman yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita keberkatan dan juga rahmat daripadanya. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan sambung perbahasan kita di dalam kitab hati yang berzikir. Hari ini kita akan sambung perbahasan berkenaan dengan kepentingan zikir. Pada muka surat 60, kepentingan zikir. Qala musannifu hafizallahu ta'ala. Berkata musannif kita, penulis kitab kita, dia kata zikir merupakan suatu perkara yang amat penting dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia merupakan bekalan yang paling utama dalam perjalanan seorang insan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif kita, zikir ini merupakan suatu perkara yang sangat penting. Kita dah sebut dulu bagaimanakah yang dikatakan zikir. Sama ada dengan lisan, sama ada dengan lisan, sama ada kita berkata ataupun terdetik ataupun mengingati dengan hati, dan juga sama ada kita lakukan dengan perbuatan kita. Yang semua tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lafaz, kita menyebut nama Allah. Kita ingat Allah dalam hati kita.
Kita buat sesuatu perkara tak lain dan tak bukan hanya nak dapat redha Allah. Itu semua yang disebut sebagai zikir. Maka musannif kita di sini dia sebut zikir merupakan satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita di dunia, apatah lagi di hari akhirat. Di dunia inilah bekalan untuk kita nak bawa zikir kita ini, dan di hari akhiratlah kita akan menyemai ataupun kita akan memetik buah-buah yang kita berzikir ketika mana kita lakukan di dunia pada hari ini. Kerana dunia tempat untuk kita beribadat, akhirat tempat untuk kita dihisap. Dunia kita beribadat, kita tidak akan dihisap. Di hari akhirat tempat kita dihisap, kita tidak beribadat lagi. Maka hari inilah kita nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada zikir dengan lisan kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Ataupun zikir-zikir yang lain. Dan zikir yang paling utama adalah zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Sama ada ketika mana kita duduk, kita tidur, kita berdiri, bahkan kita berjalan, kata Allah. Orang beriman, kata Allah, dia ni sentiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan duduk, qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan dia berdiri, dia tidur, dia berjalan. Maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia merupakan bekalan yang paling utama dalam perjalanan seorang insan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sentiasa berzikir, melazimi istiqamah, dia akan rasa lazat manisnya dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan satu hari kalau dia tinggalkan zikir, yang kita sebut zikir dengan lisan ini, maka dia rasa kehidupan dia ni tidak lengkap. Sebab tu kalau orang yang biasa lepas sembahyang, dia berzikir. Tapi apabila lepas sembahyang dia tidak ada masa untuk berzikir, dia rasa satu benda yang tak lengkap, tak cukup lagi. Ada satu kekosongan. Ataupun sebagai permulaan, kita mulakan selepas subuh, kita mulakan selepas maghrib. Dan istiqamah dua waktu ini, dan insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah yang menjadi satu bekalan amalan yang akan Allah Ta'ala berikan ganjaran di hari akhirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang sangat besar ganjarannya di sisi Allah? Maka kata Nabi, kamu basahi lidah kamu dengan zikrullah, dengan zikir. Dan kamu basahi lidah kamu dengan zikrullah, dengan zikir. Zikir ni, kita baca buku yang mengingatkan kita kepada Allah, itu juga zikir. Kita baca buku, kitab, bahkan kalaulah kita ulang kaji apa yang kita belajar, itu juga merupakan zikir ataupun zikrullah. Apatah lagi kita berada dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini Allah Ta'ala pilih kita untuk berada di dalam majlis zikrullah. Ada orang ni tak mampu nak berzikir beratus-ratus, beribu-ribu satu hari. Tapi dia boleh hadirkan diri dia ke dalam majlis ilmu untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu lebih utama. Dan ada orang dia mampu berzikir. Nabi sebut dalam satu hadis, orang yang selepas subuh dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100. 10 pada hadis. 10 pada hadis. Allah Ta'ala jaga dia, pelihara dia. Dan tetapkan dia dalam kebaikan. Dan kalau 100 kali, dalam hadis ada sebut juga 100 kali, maka Allah Ta'ala jaga, lindungi dia, pelihara dia daripada perkara-perkara buruk. Selagi mana dia tidak melakukan dosa maksiat pada hari tersebut. Kan ada satu video kan, satu video yang orang share viral, seorang syekh di tanah Arab,
yang dia merupakan pakar perubatan Islam. Dan ketika mana dia merawat seorang pesakit. Dan pesakit tadi dirasuk, dimasuk oleh jin. Maka Syekh tak ditawarkan. Sebab orang sakit tadi dah lemah dah. Dan orang sakit tadi lemah sangat. Jin depan kita ni bisa dah. Jin arak ni ya bisa juga, bisa lagi. Saya ingat seorang pelajar, sahabat saya, dia buka Mahat Al-Munir di Yaman. Sekarang ni kami pun buka sambung daripada Yaman, buka di dulu di Bukit Permai, sekarang ni di Jalan Kebun. Pelajar-pelajar yang baru nak masuk ke Yaman, baru pelajar-pelajar baru belasan tahun dulu kan dia boleh, sekarang ni dia payah sikit lah Yaman sebab bergolak. Tapi boleh masuk. Ada seorang pelajar tu, dia pergi kebetulan buat sambutan hari raya, pelajar tak balik, kedutaan dia bagi rumah kedutaan, dan dewan bawah ni jarang guna. Memang lama tak guna. Kedutaan kata bagilah, ambillah, tak payah sewa, buatlah majlis. Rupanya benda tempat yang kita tinggal lama ni, ada benda yang lain yang duduk. Kena kepada seorang pelajar, umur baru belasan tahun, 15-16 tahun, sampai gede. Ingat, dia cerita lah. Sampai ubak ni macam-macam. Sampai Syekh yang boleh ubak pun tak mampu. Sehingga dia kata dia tak nak tinggal. Akhir sekali, budak tadi meninggal. Budak Malaysia kita meninggal di Yaman. Organ dalaman dia ni dah kosong habis. Sebab benda tadi tak nak keluar. Kosong. Ni jin di tanah Arab. Pak kita ni banyak juga. Jadi, Syekh tadi kan dalam satu video viral dulu. Maka Syekh tadi tawarkan disebabkan pesakit dia lemah sangat. Maka Syekh tak ditawarkan supaya jin tak dikeluar. Kata jin tak di, aku boleh keluar, tapi aku nak masuk pula dalam orang lain. Aku nak tumpang. Dia nak tumpang dalam orang lain pula. Syekh kata tak apa, boleh masuk. Kamu masuk dalam aku. Keluar daripada dia, masuk dalam tubuh aku ni. Aku izinkan untuk kamu masuk dalam tubuh aku. Kata jin tadi, dia kata tak boleh. Aku tak boleh masuk dalam tubuh kamu. Kenapa? Dia kata kerana kamu setiap pagi ni baca La ilaha illallah wa la syarikalah. Sebanyak, tiap-tiap pagi sebanyak 100 kali. Kalau kita boleh amal, alhamdulillah. Sebagai amal. Mula-mula mungkin kita 10 dulu, minggu ni 10, minggu depan naik sikit. Akhir sekali boleh 100. Dia mula-mula zikir ni kan. Kadang-kadang orang tak biasa zikir. 10 pun banyak dah. Banyak. Zikir ni kadang-kadang 10, baru 4 dah terlena dah. Biasa sungguh. Macam orang baca Quran lah. Baca Quran. Kadang-kadang nak boleh sampai 1 juzuk. Saya biasa kalau balik Kelantan, dia ada orang jemput. Kelantan dia masih ada lagi mengaji untuk arwah. Mengaji dia sebut mengaji 40. Tapi bukan 40 hari, tapi istilah dia 40. Jadi kalau orang sebut 40 ni, kadang-kadang setengah orang dia marah, apa ni ngaji 40 hari, 7 hari. Tak, bukan dia 40 hari, tapi istilah daripada dulu. Dan sekali seorang mengaji, 2 juzuk. Satu orang mengaji, 2 juzuk. Biasa kalau dulu, kita selalu ni, tak apalah, 2 juzuk ni sempat dengan orang. Kadang-kadang 1 juzuk setengah. Dah, orang lain kita tengok, yang biasa duk mengaji, 2 juzuk 1 hari, 2 juzuk 1 hari, oh cepat dia. Kita yang jarang-jarang 2 juzuk, kecuali Ramadan kan, awal-awal ni lambatlah juga. Jadi kita amalkan, cuba. Payah juga. Payah juga. Musim PKP pun ni senang. Musim PKP pun ni, saya pun amal kat musim PKP pun ni. Apabila lepas PKP dah ada kuliah subuh, dah mula tinggal sehari 2, kembali kepada 10 semula lah. Daripada 100, balik ke 10 semula. Nak pergi ke 100 semula tu, payah. Maka betul, apa Nabi sebut dalam hadis? Dia akan dilindungi
oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatta makhluk-makhluk yang macam tu pun tak berani nak ganggu dia. Sebab kita ni, kita ni manusia. Rupa, parah, wajah semua bentuk sama, tapi hati belum tentu. Kita tak tahu bagaimana hati budi orang. Kan? Kita tak tahu. Sebab tu kita tak boleh nak larang orang untuk tak buat perkara baik, tak buat perkara buruk kepada kita, tapi kita boleh memprotek diri kita, melindungi diri kita. Nak lindung macam mana? Maka dengan zikir tadi, itulah vaksin dia. Dia semua ada dalam tu. Wallahualam, sebab tu budak tu baru sangat. Kesian, memang kesian. Ingat, meninggal di sana memang. Mati kalau luar ni, dia macam mana? Adalah lebam-lebam macam tu. Ayah dia pun sempat pergi. Tak apa, dia masa buka sekolah dia jadi warden di sana. Lebam, lepas tu ayah dia pun pergi, mak dia pun sempat pergilah masa kebumikan jenazah. Ditanya macam mana perasaan kalau ada, dia kata tak apa Ustaz, kalau ada anak, saya ada anak lagi, saya akan hantar lagi ke sini. Dia kata, ni mak ayah yang hebat lah. Tak apa, walaupun anak saya seorang ini mati pun dalam keadaan berhijrah menuntut ilmu dan sebagainya. Lama dia sakit. Pergi hospital, tak boleh nak buat apa, tak ada. Nak kesan kata penyakit, sebab penyakit ni, tak ada. Bukan kata mula terus buat perubatan, tak, pergi hospital dulu. Sehingga hospital anjurkan buat pergi jumpa dengan syekh. Semua pergi, dia kata. Sehingga dalam perjalanan akhir sekali meninggal. 15 tahun ni berapa? Tingkat tahun apa? Kecil lagi lah. Kecil lagi. Ini berlaku awal tahun apa, dalam tahun 2005 2006 tu. 2006 tu, 2005 2006. Kita tengok. Insya-Allah di sini akan disenaraikan secara umum beberapa perkara yang menggambarkan pentingnya zikir. Penting zikir dalam diri kita penting. Bukan perkara yang Allah Ta'ala tidak fardukan zikir secara khusus kepada kita. Kecuali lafaz-lafaz zikir di dalam solat itu pun tidak wajib, kecuali tahiyat akhir saja. Ada syahadah, ada berselawat dan sebagainya. Tapi Nabi ajar kepada kita dalam hadis tentang kepentingan zikir. Macam zikir Fatimah kan. Kita buat kerja rumah, penat dan sebagainya. Antara ubat dia, itulah zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir. Orang kata zikir tak hilang penat pun Ustaz. Orang kata zikir tak hilang penat pun. Cuba kita amalkan. Apa yang Nabi sebutkan? Ada hikmah. Dan ada benar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pertama, kepentingan zikir. Pentingnya zikir yang pertama menghubungkan seorang hamba dengan Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Membuktikan keimanan seorang hamba kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dan membawa ketenangan, kelapangan, kebahagiaan dalam kehidupan insan. Yang pertama sekali, zikir ini menghubungkan kita dengan Allah. Merapatkan hubungan kita dengan Allah. Kita ni kalau kita rindu kepada seseorang, kadang-kadang kita selalu sebut nama dia. Anak yang tak pernah berpisah dengan kita, cucu, tiba-tiba berpisah baru masuk asrama. Lama duduk rumah, PKP sampai tak boleh sekolah, baru nak masuk sekolah asrama balik. Sehari dua, selalu duduk tanya macam mana, tanya khabar, rindu, teringat ke anak tadi. Ibu-ibu lagi lah. Anak nak pergi seminggu tu kita dah buat persiapan macam-macam lah. Lagi-lagi anak yang baru nak masuk asrama. Ayah relax dia.
Ibu pesan macam-macam sebelum masuk asrama. Ayah kata macam ibu kamu kata tu lah. Begitu lah. Paling-paling tidak jaga semayang. Ayah jaga semayang. Macam ibu kamu sebut tu lah. Begitu. Ingat masa saya belajar dulu lah. Di Patani. Jadi minggu mak ayah pergi. Mak duduk dengan kita lama. Duduk daripada awal sampai akhir. Sampai nak balik duduk dengan kita. Ayah dia duduk sekejap. Hantar barang tok atas pondok. Dia meraung. Dia meraung ke pondok. Dia singgah kedai kopi tepi pondok. Semua begitu. Kan? Jadi apabila kita rindu kepada seseorang, kita akan menyebut namanya. Begitu juga kita ni nak merapatkan hubungan kita dengan Allah. Maka mestilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dalam hati kita. Sama ada dengan lisan kita. Buat sesuatu pun kerana kalau kita di dunia hidup kita ini buat sesuatu kerana orang yang kita sayang. Ayah, suami, susah payah bekerja, mak susah payah bekerja. Untuk apa? Untuk anak-anak. Begitulah kita hari ini. Buat sesuatu susah, payah, penat, lelah. Kita buat juga kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak rapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain dan tak bukan, maka mestilah dengan kita berzikir untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Kita beriman, mana buktinya? Antaranya melalui zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia rasa tak ada faedah zikir. Sebab apa? Sebab tak pernah berzikir. Tapi setengah orang, ada orang yang sentiasa selalu amal istiqamah. Kita ni nak tengok sesuatu keajaiban yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Istiqamah dengan benda tadi. Istiqamah dengan benda-benda tadi. Maka kita akan dapat tengok. Kita akan dapat lihat bagaimana Allah Ta'ala berikan sesuatu kepada kita tanpa kita sangka pun kadang-kadang. Macam ulama ajar kepada kita dalam kesusahan, dalam kepayahan. Kita nak tunai, kita nak permudahkan urusan yang kita rasa, payah. Maka disuruh kita amalkan, bacalah. Antara yang disebut oleh Syekh Dr. Ali Al-Jumu'ah, bekas mufti Mesir kan. Dia kata, saya selalu ketika mana saya berurusan dengan urusan yang sukar, rumit, saya baca surah Al-Nasrah kan. 41 kali. Saya akan baca. Orang tanya, ada dalam hadis ke? Dia kata, tak ada, Nabi tak sebut. Ada dalam Quran ke? Tidak, Allah Ta'ala tak sebut. Tapi, ini memang, orang panggil apa? Terbukti di kalangan para alim ulama dulu, ketika mana mereka mengamalkan sesuatu yang memang memberikan makna, kefahaman kan? Dalam surah An-Nasr, surah Al-Insyirah atau Al-Nasr. Baca. Amalkan. Malam ke, insya-Allah urusan kita dipermudahkan di keesokan hari. Lagi-lagi kita nak buat sesuatu urusan yang kita rasa payah, rumit dan sebagainya. Sebab urusan semua yang menentukan semua itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah Taala memberikan natijah yang baik kepada urusan kita, maka kita kena rapat dengan Allah Taala. Kita ni kalau baik dengan seseorang, dia kenal kita, maka dia akan terima permohonan, permintaan kita. Tapi kalau kita ni entah siapa, orang mari dekat kita nak minta sesuatu, kita tak kenal dia, kita pun was-was juga nak bagi. Ya ke dia ni? Macam mana? Tiba-tiba mari minta dan sebagainya. Sebab itu, ini antara jalan nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdul Qadir Isa disebut dalam kitab Haqa'iq At-Tasawuf. Dia kata annahu yajlibu liqalbi al-farahu was-sururu wal-bast. Annahu sababu tanzilis sakinah wa ghashiyani rahmah wa hufufil malaikati bihalaqati zikr. Dia kata bahawa sesungguhnya zikir menjadi hati ni seronok, gembira dan juga lapang.
Sebab itu solat juga disebut dengan doa ataupun zikir. Dalam solat ada zikir. Dalam solat kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk itu adalah zikir kepada Allah. Ketika mana kita berzikir, hati kita akan jadi seronok, gembira, dan kita akan rasa lapang. Lapang macam mana? Kita tak boleh nak cerita secara detail, tak boleh. Tapi apabila kita buat benda ni, kita akan rasa. Sesungguhnya zikir merupakan sebab turunnya ketenangan dan diliputi oleh rahmat serta dipayungi oleh para malaikat di majlis-majlis zikir. Sama majlis kita pada pagi hari ni. Allah Ta'ala turunkan rahmat dan juga para malaikat memayungi dengan sayapnya, itu rahmat-rahmat dan juga doa daripada mereka. Jadi ibu-ibu rahmati lagi dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu yang pertama, kepentingan zikir untuk menghubungkan hubungan kita, hubungan sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya nak merapatkan hubungan kita dengan Allah. Nak merapatkan hubungan kita dengan Allah. Dan Nabi Ibrahim kata apa? Dalam surah Maryam, innahu kana siddiqan, salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Dalam surah Maryam ayat yang 40 lebih, 46. Surah kisah Nabi Ibrahim. Ketika mana Nabi Ibrahim berpisah dengan ayah dia. Ayah dia halau dia sebab dia pecahkan patung berhala, dilempar masuk dalam api. Namrud marah ketika itu. Maka Namrud halau. Nabi Ibrahim dihalau oleh ayah dia. Sebelum dia berpindah ke Makkah. Dia kata kepada ayah dia, salamun alaik. Mudah-mudahan kamu selamat wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka, aku ni akan mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Ayah dia ni tukang buat berhala azab. Kenapa Nabi Ibrahim yakin dia boleh mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa ayah dia? Dia kata, sa'astaghfiru laka rabb innahu kana bi. Sesungguhnya kerana aku ni dengan Allah Ta'ala hafiyah. Maksud hafiyah ni kalau bahasa mudah, aku dengan Allah ni rapat. Mudah buat kira, rapatlah kita sebut. Jadi orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika mana dia mohon sesuatu dengan Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita. Tapi disebabkan Nabi Ibrahim mohon kepada Allah sesuatu permohonan yang memang Allah Ta'ala tolak awal-awal lagi. Supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa ayah dia yang kafir. Maka Allah Ta'ala tak terimalah doa ni. Tapi Allah Ta'ala tak terima doa dia. Kita tengok dalam hadis, kita pernah baca dulu. Bagaimana walaupun Allah Ta'ala tak terima doa, permintaan Nabi Ibrahim supaya ayah dia diampunkan dosa, tapi Allah Ta'ala buat supaya Nabi Ibrahim tak terasa malu. Kata Nabi Ibrahim, wahai Allah, menjadi satu benda yang paling hina bagi aku ketika mana aku masuk dalam syurga, ayah aku ni duduk dalam neraka. Maka Allah Ta'ala jawab apa? Wahai Ibrahim, inni haramtu jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku ni mengharamkan orang kafir dalam syurga. Kamu minta pun aku tak boleh nak bagi benda ni. Aku mengharamkan, Allah Ta'ala haramkan orang kafir ke dalam syurga. Tapi kata Allah, wahai Ibrahim, cuba kamu tengok di kaki kamu. Nabi Ibrahim dia rasa malunya. Orang semua tengok dia Nabi. Ayah dia masuk neraka. Malu. Rasa malu. Rasa malu. Maka Allah Ta'ala nak supaya Nabi Ibrahim tak terasa hina, tak terasa malu. Allah Ta'ala tukarkan ayah dia dengan seekor hina domba. Bukan kata ayah, bukan ambil ayah dia, buang ayah dia, letak domba, tidak. Allah Ta'ala tukar rupa parah bentuk ayah dia kepada seekor domba. Asalnya yang domba tadi adalah ayah dia tu lah. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Dan domba tadi dicampak masuk ke dalam neraka. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Supaya Nabi Ibrahim tak terasa
Malu. Orang tengok, oh yang dilemparkan oleh Allah Ta'ala tadi adalah hina. Ataupun dobuk. Dobuk ni hina. Dia, dia bukan keldai. Dia makan bangkai. Anak kita tahulah, anak kita yang tengok cerita Simba. Anak kita tengok cerita Simba, dia tahu. Dobuk, dia muka dia macam anjing tapi muncul dia macam babi. Dia makan bangkai, suka duduk tempat yang busuk, duduk tempat bangkai. Dia dobuk. Dia kalah. Kalau singa seekor dengan dia seekor, kalah dia. Tapi kalau singa seekor dia ramai, singa akan kalah. Itu dobuk. Tengok dalam cerita Simba, anak-anak kita kan, cerita Simba dia tahu. Dalam bahasa ni sebut hina, dalam bahasa kita sebut dobuk. Binatang yang busuk, yang muka dia huduk, dan penuh dengan najis sebab dia suka duduk dalam bangkai. Dia suka makan bangkai, duduk dalam bangkai. Hina. Allah Ta'ala selamatkan. Maksudnya Allah Ta'ala perkenan juga doa Nabi Ibrahim, tetapi tidak perkenan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Sebab tu saya selalu sebut dulu, kita ni kadang-kadang kita berdoa, kita minta apa yang kita nak. Tapi Allah Ta'ala akan berikan kepada kita apa yang kita perlu. Kita minta, ya Allah aku nak benda ni, ya Allah aku nak benda ni. Kadang-kadang kita tak tahu apa sebenarnya kita perlu. Sebab itu kadang-kadang, kenapa Allah Ta'ala sebut, sedikit sahaja orang yang bersyukur. Kerana mereka tak sedar keperluan yang mereka sedar, benda yang mereka minta Allah Ta'ala tak bagi. Tapi Allah Ta'ala bagi ikut lain. Maksudnya, bagi dengan apa yang dia perlu. Dia tak sedar, ni bukan yang aku minta ni. Jadi, kurang orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu yang dijanjikan oleh Iblis dah. Kata Iblis kepada Allah dalam surah Al-A'raf ayat 20 lebih. Kisah Iblis dan Nabi Adam dalam surah Al-A'raf ni pada ayat 11. Kata Iblis, ya Allah, aku akan datangkan kepada mereka, mendatangi mereka depan belakang kiri kanan. Jadi kemana Iblis diusir keluar daripada syurga, dia kata aku akan datang kepada anak cucu Adam ni, kiri kanan depan belakang, dan engkau akan dapati sedikit sahaja mereka yang bersyukur kepadamu. Iblis dia datang. Jadi begitulah kehidupan kita. Kadang-kadang kita minta, ya Allah nak benda ni, ya Allah nak benda ni. Dia tengok Allah tak ada, Allah Ta'ala perkenan, ada yang Allah Ta'ala perkenan. Tapi Allah Ta'ala bagi benda lain. Macam seorang anak yang baru saja sekolah rendah contoh, ataupun baru masuk sekolah, nengok tiba-tiba nak minta mak dia suruh beli motor kat dia. Mak nak motor, tengok kawan ni naik motor. Mak kata tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, motor bahaya macam-macam. Umur belum 18, lesen pun tak ada. Mak mampu beli contoh. Mak boleh beli, mampu beli. Mak dia orang beranda kan, mampu beli. Tapi mak dia tak nak beli. Sebab apa? Sebab mak dia nak melindungi dia daripada perkara buruk. Jadi dia tak sedar, yang dia sedar mak dia tak bagi. Tapi mak dia bagi yang lebih penting lagi bagi dia. Itu melindungi dia daripada perkara buruk berlaku kepada dia. Boleh faham tak? Yang pertama tadi, hubungan kita, merapatkan hubungan seorang hamba dengan Allah. Yang kedua, menyelamatkan diri seorang hamba daripada azab Allah, Tuhan yang Maha Perkasa. Zikir juga dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah. Nabi sebut apa? Nabi sebut perkataan yang ringan di bibir kan? Yang ringan di bibir tapi berat di timbangan. Nabi sebut dalam hadis terakhir sekali dalam Sahih Bukhari. Perkataan yang ringan di bibir tapi berat di timbangan amalan di mizan besok adalah zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Apa? Subhanallah. Adalah. Perkataan yang ringan. Kita boleh sebut bila-bila masa. Ringan boleh sebut. Bahkan kadang-kadang orang yang melakah pun boleh sebut benda tadi.
Eh, tapi jarang orang nak sebut, walaupun ringan. Tapi kata lebih beratnya zikir ni, ketika mana Allah Ta'ala timbang amalan kita di mizan besok. Timbang amalan kita di mizan besok. Maka zikir tadi dapat menyelamatkan seseorang hamba daripada azab Allah Ta'ala yang maha perkasa. Seorang hamba yang berzikir dan tidak, seorang hamba yang berzikir dan seorang hamba yang berzikir dan juga tidak berzikir ibarat orang yang hidup dengan orang yang telah mati. Kata ulama di sini, orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Beza dua ni. Orang yang berzikir seperti mana orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir seperti mana orang yang mati. Orang mati tak ada berzikir. Bukan setakat nak berzikir, nak buat benda lain pun tak boleh. Bukan nak bagi manfaat kepada orang lain. Nak bagi manfaat kepada diri dia sendiri pun tak boleh. Orang mati. Ibarat orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti mana orang yang hidup dengan orang yang telah mati. Dan membebaskan diri daripada berkawan dengan iblis syaitan dan juga dikuasai oleh mereka. Sebab iblis ni memang dia tak suka orang yang berzikir, buat benda-benda baik, lagi-lagi dalam rumah kita. Saya pernah dengar sendiri, menyaksikan dengan mata sendiri. Sahabat saya pergi buat rawatan, merawat orang. Dan orang yang dia merawat tadi memang sakit lama lah. Tapi benda apabila diikat kan, tukang sihir, orang yang menyihir diikat benda tadi. Tak boleh nak keluar kok mana pun. Walaupun makhluk yang duduk kat tubuh dia buat seksa, tapi dia tak keluar. Saya dengar sendiri depan mata. Kita pergi ziarah dia, kebetulan ada orang sakit nak merawat dengan dia. Kata ustaz tadi, kamu duduk rumah dia kan? Seronok tak seronok, dia kata. Sedap tak sedap? Seksa. Kenapa? Orang ni selalu mengaji, dia kata dia. Orang ni selalu baca kitab dalam rumah, dia kata dia. Orang ni selalu buka zikir dalam rumah, dia kata dia. Kenapa kamu tak nak keluar? Dia kata aku tak boleh keluar. Ni dia bercakap sendiri lah. Orang sakit yang bercakap, tapi orang lain benda lain yang menguasai. Ni saya dengar sendiri dengan telinga mata kepala sendiri lah. Tak boleh keluar, dia kata. Seronok tak seronok, dia kata. Sebab apa? Sebab dalam rumah dia duk mengaji, dalam rumah dia duk berzikir. Tapi tak boleh nak keluar, dia kata. Jadi maksudnya, orang yang tak berzikir langsung, tidak ada zikir diri dia dalam rumah dia ni, seolah-olah seperti mana dia berkawan dengan benda tadi. Benda tadi suka. Suka benda tadi. Itu yang kadang setengah orang dalam rumah penuh dengan maksiat dan sebagainya, tak terasa takut kalau tak semayang. Bangun subuh lambat ataupun tak semayang subuh tu benda biasa. Satu benda yang biasa. Ada. Satu benda, satu perkara yang sudah menjadi kebiasaan. Sebab tu kalau dalam rumah kita tak boleh tak sempat nak berzikir, buka lah. Handphone kita ada. Hari ni kalau TV boleh sambung ke wifi tu, hari ni kan. TV boleh sambung ke wifi. Buka dalam YouTube. Nak berapa jam? 11 jam. Zikir saja. Dalam rumah lah. Tapi bukan hanya itu, untuk diri kita juga berzikir lah. Kan? Kerana syaitan dia suka orang yang tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dia sangat suka. Sebab itu dia kata seperti mana orang berzikir dan orang tak berzikir, seperti mana orang hidup dan juga orang yang mati. Orang yang zikir, dia membebaskan diri dia daripada berkawan dan juga dikuasai oleh syaitan. Apabila diri dikuasai oleh syaitan ni, maka susah, berat nak buat perkara yang baik, mudah nak buat perkara yang buruk. Itu je. Nak buat perkara baik, Allah payah. Walaupun kadang-kadang dia tak buat perkara buruk, tapi susah nak buat perkara baik. Nak buat perkara baik, Allah susah. Tapi dia tak khianat ke orang, dia tak menyusahkan orang. Tapi dia nak buat benda baik, ni susah. Nak sebut, nak berzikir, nak apa susah. Lepas semayang tu, bangun.
Bahas semayang, pegang handphone, tengok iPhone. Buka, tengok Facebook. Imam duk zikir kat depan. Dia tu. Nampak duduk tak bangun, tapi duk tengok Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Ambil sekejap masuk. Kita tak boleh beri panjang-panjang pun tak apa. Zikir, baca. Paling-paling kurang ayat kursi kan, sampai ayat kursi. Sekurang-kurang. Dan kalau waktu pagi petang, tertambahlah 3 surah terakhir, 3 kul. Subuh tambah 3 kul, maghrib tambah 3 kul. Untuk melindungi kita daripada perkara-perkara yang buruk. Kata, kita tengok lagi. Kata Syekh Abdul Qadir tadi, Syekh Abdul Qadir Isa dalam Haqa'iq at-Tasawuf. Dia kata innahu yunji min azabillahi ta'ala annahu yatrudu syaitana wa yaqma'uhu. Maksudnya bahawa seseorang zikir, bahawa sesungguhnya zikir menyelamatkan daripada siksaan Allah Ta'ala. Zikir juga menjauhkan diri daripada syaitan dan menghalau dia. Syaitan memang betul-betul dia tak suka kepada zikir. Betul-betul tak suka kepada orang yang berzikir. Kan? Betul-betul tak suka. Sebab tu kalau orang buat rawatan Islam, dia berzikir. Perawat tadi dia baca ruqyah. Ruqyah sebahagian daripada zikir juga. Kan? Benarlah. Apabila kita kaji dalam wirid semayang kita, semua termasuk dalam ayat ruqyah. Contoh kita sebut Fatihah, ayat kursi, bermula surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai 5-6 ayat. Dan juga ayat kursi, 3 kul yang terakhir. Itu semua kalau orang baca ruqyah, itulah ayat dia. Para ulama ajar susun kepada kita dulu. Lagi-lagi ulama tempat kita dulu kan. Rupanya inilah begitulah keadaannya. Sebab kalau tempat kita dulu memang benda-benda macam ni memang kuat. Zaman-zaman dulu. Dan kalau di Kelantan dulu dia ada main mayung, main teri, peteri. Saya pernah tengok zaman-zaman kecil dulu kan orang main, orang sakit dia main peteri. Yang sakit tak boleh bangun ni. Kita pelik zaman budak-budak dulu. Dia macam mayung juga aku kan. Orang sakit. Orang Kelantan panggil teri, main teri. Kenapa tak? Ya kan? Kan? Orang sakit ni, terlantar, sakit lama tak boleh bangun. Dia belum punya semangat, dia ada orang seru dia, dia punya gendang dan sebagainya. Orang sakit boleh bangun menari. Orang sakit boleh bangun menari. Lepas pada semua, lebih jatuh. Oh, jatuh pula. Biasa dia buat kepada orang yang sakit lah. Sekali saya ingat dalam semua hidup, zaman kanak-kanak dulu, pernah tengok di kampung. Dan dia macam ni. Jadi, ulama kita datang, ajar, buangkan benda-benda tadi, ajarkan zikir, ajarkan wirid. Dan dulu kuat tempat kita ni. Budaya-budaya Hindu apa semua dulu kan. Dan kuda kepang macam-macam lah. Sebelah selatan pula kuda kepang. Dan kalau sebelah nelayan pula bagi jamu-jamu kepada laut-laut kan. Pantai. Ada majlis desa. Majlis awalnya elok. Semayang maghrib. Semayang hajat. Baca yasin. Semayang isya berjemaah. Lepas tu dah ada upacara dia. And saya tengok dulu kan dalam rancangan. Dulu dia ada satu rancangan Misri Nusantara kan. Dulu. Macam tu keadaannya. Jadi nak jaga kita. Sama juga dengan contoh zaman dulu. Ingat. Kalau dulu, datuk nenek kita dulu, mak ayah kita ajar, malam Jumaat, roh akan balik kan. Ya. Malam ni jangan buka TV, baca Yasin, sebab roh akan balik. Jadi kepercayaan orang dulu, saya belajar dalam ilmu falak. Satu kepercayaan orang Jawa, saya tak ingat nama apa benda kepercayaan. Memang kepercayaan dia, roh akan balik pada malam Jumaat, tengok anak cucu dia duk buat apa. Yang ni, kan orang tua kita belajar macam tu. Jadi nak buang. Jadi orang zaman dulu dia adalah upacara dia nak bagi kepada roh yang mati tadi. Dia ada, dia buatlah macam mana saya tak pasti.
Jadi ulama kita yang datang daripada luar masuk ke tanah Melayu kita, daripada benda-benda yang macam tu dibuat malam Jumaat, dibaca Yasin. Tak ada masalah dibaca Yasin dan sebagainya. Sebab kepercayaan dulu roh akan balik, maka kita hadiahkan Yasin tadi kepada dia lah. Sampai sekarang dibaca Yasin pada malam Jumaat. Boleh tak? Tak ada masalah, boleh. Sebab nak buang benda-benda tadi. Nak buang perkara-perkara yang syirik. Macam zaman dulu, zaman Nabi di Madinah dia ada 2 perayaan. Di Madinah dulu dia ada 2 perayaan sebelum perayaan Aidilfitri dan juga Aidil Adha. Maka tak lama kemudian perayaan budaya agama lain dibuang, Allah Ta'ala buang, Allah Ta'ala tukarkan dengan 2 perayaan ini. Raya juga, tapi raya yang mengikut syariat. Raya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu Aidilfitri dan juga Aidil Adha. Dulu ada perayaan, kalau orang Yahudi ada perayaan dia. Kan? Menyebabkan penduduk Madinah pun terikut-ikut dengan perayaan orang-orang Yahudi. Orang Nasrani ada perayaan dia hari Natal dan sebagainya. Maka kita ada perayaan kita. Maka sesungguhnya zikir tadi, sesungguhnya zikir menyelamatkan daripada siksaan Allah. Zikir juga menjauhkan diri kita daripada syaitan dan juga menghalau. Yang kedua adalah menyelamatkan diri daripada azab. Yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua menyelamatkan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri daripada syaitan. Yang ketiga, kepentingan zikir yang ketiga adalah menghidupkan hati yang mati. Hati ni dia boleh mati, dan mati yang paling teruk adalah mati hati. Ulama sebut mati dia ada 3. Yang pertama mati yang kecil. Mati yang kecil adalah mati biasa orang tidur. Tidur mati. Tidur ni mati. Sebab tu kita bangun daripada tidur, Nabi ajar suruh kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Ahyana, yang menghidupkan kami semula. Ba'dama amatan, setelah engkau matikan kami. Bila? Kita tidur tu mati. Lepas tu tidur ni dia tak sedar apa dah. Ada seorang anak saya ni, dia tidur, kalau dia bangun malam dia mengigau, kadang-kadang dia buka pintu. Anak yang tengah. Minggu lepas, nasib grill luar kita kunci, dia buka slide door. Dia bangun malam, dia tengok mak ayah dia tak ada. Dia bangun, dia buka pintu, buka langsir, buka pintu. Jadi kita tak ingat, kita telah dia buka pintu. Rumah kata dah, rumah rasa, bunyi macam buka pintu, tak go. Dia pun masuk, tidur, masuk dalam bilik, dia tidur kat bawah. Pagi besok kita bangun, rupanya pintu tu buka, memang betul, dia buka pintu. Jadi kita kena terpaksa letakkan kayu kan, biasa kayu dia supaya dia tak boleh nak tolak. Malam sekarang letak kayu tu, tidak dia buka pintu. Bahaya kata. Bahaya dia. Dia seorang yang tengah. Tidur ni macam orang mati. Sebab tu dalam ilmu usul fiqh, ya dan khulul fil khitab tidak termasuk dalam perintah Allah bagi orang yang tidur. Orang tidur tidak termasuk dalam perintah Allah. Maksudnya, orang yang tidur kalau dia tinggal sembahyang dia tak berdosa. Kecuali dah masuk waktu baru tidur berdosa. Orang tidur daripada malam, memang betul-betul dia tak sedar langsung. Sampai pukul 10 pagi langsung tak sedar ni. Bukan kata buat-buat tak sedar, tarik ke selimut semula. Tak, memang betul-betul tak sedar. Kadang-kadang ada orang yang makan ubat. Ubat batuk kau yang kuat tidur kan. Bangun malam, batuk tengah malam, umpak pagi batuk. Tak tahan makan ubat batuk. Dia betul-betul tidur semua. Bangun-bangun pukul 8, pukul 9 contoh kita kata. Maka dia tidak termasuk dalam kitab. Maksudnya dia tak berdosa ketika mana dia tinggal semayang masa dia tidur ni. Tapi dia kena ganti balik lah. Kalau kalau menjadi satu tabiat tu tak boleh dah. Dia menjadi satu tabiat tu memang tak boleh dah. Itu dah bukan kata tak sedar. Buat-buat tak sedar dah tu.
Eh. Betul. Sahaja, sengaja dah. Tidur lambat untuk bangun lewat. Itu tak boleh. Ah, ah, ah. Tak apa selagi tak terkeluar daripada waktu. Bangun dalam waktu dia tak apa, tak ada masalah. Kan? Tapi yang paling afdal adalah semayang dalam tepat pada waktu. Tapi selagi mana duduk dalam waktu dia, maka tak ada masalah. Kata ulama, orang yang diberi waktu untuk pilih waktu semayang. Sebab tu semayang diberikan waktu. Daripada az-zuhur, masuknya waktu zuhur sampai jam sekian-sekian. Maksudnya tu waktu zuhur lagi. Diberi pilihan untuk kita semayang. Dan afdal, semayang di awal waktu lah. Dia kata macam mana kalaulah orang yang dah masuk waktu zuhur, dia tak semayang lagi, tiba-tiba belum lagi masuk waktu asar, dia mati, meninggal. Nanti kita nak sebut. Adakah berdosa dia tinggal semayang tadi? Dosa? Kata ulama, tidak. Sebab apa? Kecuali ada 10 minit nak habis waktu asar, nak habis waktu zuhur, nak masuk waktu asar. Dan memang tidak ada pilihan dah. Dia tak buat juga. Dia meninggal pada waktu tu, dia berdosa. Tapi kalaulah waktu tak dipanjang lagi, dia boleh pilih di antara waktu dia nak semayang ni. Maka dia kata, kalau dia tak semayang, dia nak semayang sekejap lagi, tiba-tiba dia meninggal. Memang ada niat nak semayang sekejap lagi, tiba-tiba dia meninggal. Maka, tidak berdosa disebabkan dia tinggal tadi. Sebab apa dia kata? Sebab kita semayang, kita diberi pilihan waktu untuk semayang. Tetapi mati ni, adakah kita diberi pilihan? Tak bagi pilihan waktu. Mati, tak ada pilihan. Kamu nak mati masa mana? Kita tahu kita nak mati pukul 3. Tak tahu. Kita tak tahu kita nak mati pukul 3. Sebab itulah maksud kita semayang di awal waktu. Tapi kalau tak sempat semayang di awal waktu, kadang-kadang setengah duduk sibuk macam-macam, dia beri pilihan. Kecuali 10 minit dah nak habis waktu zuhur, dia tak semayang lagi. Maka itu tak boleh dah. Tak boleh. Tapi kalau dia masa masih panjang, tiba-tiba dia meninggal di tengah-tengah waktu tadi, maka tidak tahu. Sebab waktu semayang adalah ikhtiar kita. Kita boleh ikhtiar nak waktu-waktu mana. Tu. Walaupun dia kata dia tak tidur, duduk saja, tapi sibuk sikit dan sebagainya, macam-macam. Selagi mana tak terlepas daripada waktu dia, maka dia masih berada dalam waktu yang dibolehkan untuk dia semayang. Yang dibolehkan untuk dia berusaha untuk semayang. Tapi mati ni tak diberikan pilihan. Mati, Allah Ta'ala tak bagi waktu 1 jam, dalam masa 1 jam ni kamu ni akan mati. Tak ada. Maka tidak mengapa. Tapi tak digalakkan lah. Bukan kata tak apalah. Sebab sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Amalan yang paling baik? Nabi sebut apa? Salat di awal waktu. Apa? Salat di awal waktu. Tapi di sini kalau macam tadi dah pernah tertidur dan sebagainya, tiba-tiba dalam tidur kita meninggal. Adakah dosa kita tinggal semayang tadi? Tidak. Selagi mana dalam waktu. Kecuali di luar waktu. Kecuali di luar waktu. Ada 10 minit dah nak habis waktu zuhur, kita pergi tidur lagi. Tak boleh. Maka, hati tadi boleh mati. Yang pertama mati yang kecil, yang disebut mati tidur. Yang kedua, mati yang sederhana. Mati yang macam mana? Mati orang buat ke kubur tu lah. Mati roh keluar, bawa kita di kapan dimandi, di kapan dibawa ke kubur, masuk dalam tanah. Itu mati yang sederhana baru tu. Dan mati yang paling besar kata para ulama adalah mati hati kita. Orang yang hati dia mati, habis. Hati apabila mati ni dia tak boleh nak beza. Yang mana yang dosa, yang mana yang pahala, yang mana yang benar, yang mana yang salah.
Dia tak boleh nak beza semua. Sebab tu Allah, kenapa Allah Ta'ala kata kepada orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Wahai Muhammad, orang kafir ni sama saja mereka. Kamu berdakwah kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Orang kafir yang macam mana? Orang kafir yang khatamallahu 'ala qulubihim. Yang Allah Ta'ala kunci dah hati mereka. Apabila hati mati, hati dikunci, telinga dia akan pekak. Bukan pekak tak dengar, dengar. Tapi tak ada dengar, tak boleh buat. Benda yang baik langsung tak masuk. Ya? Benda yang baik langsung tak masuk. Dan benda yang buruk mudah masuk. Mata kita dibuta. Bukan buta tak nampak benda yang baik. Benda baik nak buat tak nampak jalan. Fikir macam mana tak nampak. Tapi benda yang buruk tak baik fikir. Tu boleh buat. Tu yang kata. Sebab apa? Risyawah. Sebab dosa kita, perbuatan kita. Apabila hati tak boleh mati. Sebab apa? Sebab perbuatan buruk maksiat kita kepada Allah. Mati hati. Mati hati kita. Sikit. Mengingatkan hati yang apa? Menghidupkan hati yang mati, mengingatkan hati yang lalai, menguatkan hati yang lemah, menenangkan hati yang resah, dan 1001 kebaikan yang tersurat dan juga yang tersirat. Itulah kepentingan zikir. Kata ulama, kata Syekh Abdul Qadir, annahu yurithul hayatal qalb. Annahu yaqwal qalbu wal badan. Annahu yarda ar-rahmanu azza wa jalla annahu yurithu jala'al qalbi min sada'ih. Maksudnya bahawa sesungguhnya zikir akan mewariskan hati yang hidup. Ianya juga akan menguatkan badan, menguatkan hati dan juga badan. Ia menjadikan Allah redha, dan zikir juga mewariskan hati yang berkilat bersih daripada berkara. Itulah kepentingan zikir yang ketiga, menghidupkan hati yang mati. Hidupkan hati yang mati. Sama juga dengan semayang. Semayang juga menghidupkan hati yang mati. Kalau orang tanya, kalau orang tanya, kalaulah dia berhijrah, benda apa yang dia nak buat? Mula-mula sekali semayang. Orang akan jawab, lepas ni saya tak nak lah buat benda ni, saya nak semayang dah. Sebab semayang boleh menghidupkan hati. Boleh menghidupkan hati yang mati. Sebab ketika mana kita semayang, hati kita tumpu sepenuhnya khusyuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung semula yang keempat, menyelamatkan diri dan hati daripada penyakit yang paling bahaya. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lamu bis-shawab. Auzubillah.